بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia, keizinan, inayah, ruang dan kesempatan yang Allah beri lagi kepada kita pada saat ini, pada ketika ini. Allah letak lagi hati-hati kita berada pada tempat yang sangat mulia, yang berada pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai melaksanakan ibadah, mendirikan salat fardhu maghrib secara berjemaah, dan mudah-mudahan kita berada juga dalam majlis ilmu, majlis yang sentiasa didoakan kebaikannya oleh para malaikat. Dengan amal ibadah, amal soleh yang kita laksanakan itu, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati dan Allah muliakan kehidupan kita. Dipermudahkan segala urusan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah seperti biasa pada hari Rabu minggu kedua dan keempat ni kita sambung balik pengajian ataupun kupasan perbincangan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad, ataupun kita boleh dimaknakan juga himpunan hadis-hadis mengenai adab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ada satu kitab ni diletakkan segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang adab-adab kita. Perlunya kita kepada adab, kerana dengan adab itulah yang akan mendatangkan kesempurnaan di dalam ibadah kita. Adab itulah juga yang akan membentuk akhlak peribadi kita. Ibadah, ilmu perlu ada adab, perlu ada akhlak, barulah ibadah ataupun ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang sempurna, ilmu yang dapat kita amalkan, ilmu yang dapat diberinya ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bab yang ke-15, hadis yang ke-29. Dalam buku kita tu, ibu-ibu di belakang berada pada muka surat 28. Tuan-tuan, puan-puan, dalam buku kita tu berada pada muka surat 28, bab yang ke-15, hadis yang ke-29. Baik. Bab yang ke-15 ni bincang tentang apa? Masih lagi berada tentang adab dengan ibu bapa kita. Cuma bab yang ke-15 ini iaitu membincangkan tentang uquqil walidain. Uquqil walidain. Bab pada menyatakan hukuman, balasan kepada orang-orang yang derhaka kepada ibu bapanya.
hukuman ataupun balasan ataupun azab yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang derhaka ya kepada mak ayah dia. Baik. Kita masuk kepada hadis yang ke-29. Hadis marfu', haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman an Abi Bakrah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu dosa, tidak ada satu dosa ajdar yang lebih patut, yang lebih hebat, ya, yang lebih utama disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia. Nabi kata tidak ada satu dosa pun dalam banyak-banyak dosa yang ada ni, ada dosa ni yang Nabi kata lebih utama diberi hukuman kepada pelakunya di dunia ni dia dapat dah. Kan? Kadang-kadang kita ingat, oh tak apalah dosa ni sempat taubat nanti, akhirat nanti baru kena azab. Kan? Dunia ni lepas. Tak. Nabi kata ada dosa ni yang Nabi nak cerita ni, sebelum dia dikena azab ke hari akhirat, ke atas dunia pun dia dah disegerakan azab ke atasnya, dah disegerakan balasan kepadanya. Apakah dosa itu? Di samping hukuman yang disimpan untuknya di hari akhirat, dua-dua dapat. Dunia pun dia dapat hukuman, akhirat pun dia dapat hukuman. Dan dosa yang dinyatakan ini ialah al-baghi, iaitu perbuatan yang melampaui batas, wa qati'atir rahim, dan juga perbuatan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi tuan-tuan, dua dosa, dua perkara kejahatan yang dibuat ni, yang pertamanya perkara melampaui batas, dan yang keduanya perbuatan memutuskan hubungan kekeluargaan, putusnya silaturahim. Maka dua perbuatan ni akan dikenakan hukuman, disegerakan azab kepadanya bila mana mereka berada di atas dunia. Itu makna secara umum hadis ni. Baik. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mak ayah ni ada beberapa disiplin ketaatan yang perlu kita buat. Kita dah belajar dah sebelum ni, kita dah tengok dah, kita dah bincang dah, pelbagai hadis dah menceritakan. Antaranya kata ulama, dengan mak ayah ni yang pertamanya kita kena taat kepada mereka selagi mana perkara itu tidak melanggar arahan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajiblah kita mafhum, kita faham dah. Apa-apa perkara yang tak melanggar arahan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita taat kepada mak ayah kita. Itu satu. Yang kedua, taat juga kepada mak ayah kita pada perkara ataupun perbuatan yang tidak memberi kemudaratan kepada kita. Kadang-kadang ada juga keinginan mak ayah kita, tetapi keinginan itu sebenarnya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Maka waktu tu kita tolak ataupun kita cari alasan yang baik, yang elok, yang lunak supaya tidak menyakiti hati mereka. Maknanya bukan tak taat tu. Dia taat sebenarnya. Cumanya apabila mak ayah dia nak suatu benda tu, perkara itu boleh memudaratkan diri dia. Jadi dalam bab tu dia cuba elok dengan perkara-perkara ataupun alasan-alasan yang membolehkan, memberikan suatu kepuasan kepada hati mak ayah dia. Tak sampai mak ayah dia kecil hati dan sebagainya. Itu kedua. Yang ketiga, taat juga kepada ibu bapa
kepada sesuatu perkara yang boleh memberi manfaat kepada mereka. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kadang-kadang mak ayah kita ni bila dah sampai ke umur yang dah lebih usianya, kadang-kadang pemikiran mereka akan menjadi pemikiran kanak-kanak balik. Kadang-kadang ada permintaan mereka itu permintaan yang tak sepatutnya pun kita buat, tapi dia nak sangat. Ya, jadi kalau dalam perkara yang tidak memberi manfaat kepada mereka, maka seharusnya kita cari jalan untuk tidak buat perkara tersebut. Ya, kita buat, kita taat dalam perkara yang boleh memberi manfaat sahaja kepada mak ayah kita. Contohlah dalam bab kata, orang kata apa, mak ayah ada penyakit, kan, penyakit kecil manis katakan. Tak boleh makan suatu benda makanan yang dia kata dia nak sangat makan. Kita tahu bila mana dia makan nanti akan menyebabkan kesihatannya terjejas. Ya, jadi makanan yang dia minta tu tak perlu kita taat, sebabnya makanan yang dia minta tu, perkara yang dia minta tu boleh memberi mudarat kepadanya, tak beri manfaat pun padanya. Maka kita kena cari faedah, cari cara supaya mereka ni tak ambil makanan ataupun perkara yang boleh mendatangkan keburukan kepada diri mak ayah kita. Itu diletakkan garis panduan dalam mana kita nak mentaati kepada ibu bapa kita. Berbalik kepada hadis yang kita bincang tadi, Nabi kata kok mana pun kita kena utamakan mak ayah kita. Ada dua perkara yang kita buat, kalau kita buat ke atas dunia ni, dosa ke atas dunia ni, maka disegerakan azabnya. Yang pertamanya perkara yang melampaui batas. Ulama bahas balik, yang dimaksudkan dengan baghi itu termasuk dalam bab kezaliman. Orang yang buat zalim, orang yang buat aniaya, kan? Buat zalim, buat aniaya, buat jahat dekat orang. Orang-orang yang buat sebegini, walaupun dia rasa dia berjaya ke atas dunia, hakikatnya Allah akan beri balasan kepada mereka, walaupun mereka belum lagi diberi azab di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ke atas dunia pun mereka dah dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata wa qati'atir rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Dalam karangan ulama yang lain menceritakan yang dimaksudkan dengan qati'atir rahim itu ialah derhaka kepada ibu bapa. Yang dimaksudkan Nabi kata qati'atir rahim ni di sininya ialah orang-orang yang derhaka kepada mak ayah. Bila mana derhaka kepada mak ayah ni, maka ia merupakan suatu dosa besar. Sebelum ni kita dah bincang dah hadis. Nabi kata selepas mensyirikkan Allah, tanggal yang kedua, tingkatan yang kedua dalam bab dosa besar ialah berlaku kezaliman ataupun berlaku derhaka kepada mak ayah dia. Jadi yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ni, orang yang buat derhaka kepada mak ayahnya, maka dia akan mendapat balasan di atas dunia dan juga balasan di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila maksud sedemikian, mafhum mukhalafah daripada hadis ni, janganlah sewenang-wenangnya kita berlaku zalim. Itu satu. Yang keduanya, janganlah sewenang-wenangnya kita melakukan dosa ataupun derhaka kepada mak ayah. Ya, baik, selesai hadis yang ke-29. Kita terus kepada hadis yang ke-30. Hadis marfu'. Marfu' lagi ya. Ingat yang kita bincang sebelum ni hadis marfu', maknanya dalam hadis tu diceritakan tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Al-Hasan ibn Bishr قال حدثنا الحكم ابن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن إمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قال هن الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متكئا فاحتفظا قال والزور. Daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata Nabi SAW, apa pendapat kalian tentang zina, minum khamar dan mencuri? Nabi tanya sahabat ni. Nabi kata kat sahabat, apa pandangan kamu tentang zina, minum arak dan mencuri? Lalu sahabat menjawab, kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ni adab jugalah sahabat dengan Nabi SAW. Dalam keadaan yang Nabi tanya soalan yang mana sahabat pun boleh jawab dah waktu tu, kan, tentang dosa minum arak, tentang dosa zina, tentang dosa mencuri. Tapi adab seorang sahabat dengan Nabi SAW ni, apa jawab mereka? Mereka kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sama jugalah dalam kehidupan kita, bila mana kita bercakap dengan seseorang ataupun dengan orang yang lebih alim, orang yang lebih mengetahui, tok guru kita, kan, ataupun orang-orang yang lebih berusia daripada kita, adabnya jaga tutur kata kita, kan, biar mereka bercakap dahulu, jangan sewenang-wenangnya masuk macam tu, mencelah macam tu, interak macam tu je, kan. Adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda, yang dimaksudkan dengan zina, minum arak dan mencuri itu semuanya adalah al-fawahish. Semuanya adalah kekejian. Semuanya adalah perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan padanya ada hukuman kepada pelakunya. Kata Nabi, kan, yang dimaksudkan dengan zina, minum arak dan juga mencuri itu semuanya itu adalah kekejian, perkara kemungkaran, yang mana kepada pelaku yang melakukan kemungkaran itu adanya hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan, kalau kita tengok dalam Quran juga berkaitan dengan dosa ni, zina, minum khamar dan juga mencuri ni, adanya hukuman-hukuman hudud. Maknanya ada balasan kepada mereka ni sewaktu mereka berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Lalu Nabi sambung lagi, maukah kalian aku kabarkan dengan sebesar-besar daripada dosa besar? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi tanya, kamu nak tahu tak, dalam banyak-banyak dosa besar ni ada dosa besar, sebesar-besar dosa besar. Yang pertama kita nak faham, tuan-tuan, dosa kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga nak menceritakan bahawasanya kesilapan kita, dosa kita ni ada besar, ada kecil. Itu satu. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan dalam dosa besar tu, tingkatan dosa besar tu, ada lagi yang kabair, akbaril kabair, yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Dosa besar tu rasa teruk dah. Tapi Nabi kata ada lagi yang dosa besar daripada dosa besar. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dosa besar daripada dosa besar itu? Asyirku billahi azza wa jalla. Orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uququl walidain. Orang yang melakukan derhaka kepada mak ayah dia. Wa kana muttaqi'a. Kemudian Nabi selepas mana menceritakan tentang dosa besar tu, orang yang melakukan syirik kepada Allah, orang yang melakukan derhaka kepada mak ayah dia, Nabi daripada menyandar, muttaqi'a, fahtafaza, kemudian Nabi bangun, waqal wazur, kemudian orang-orang yang melakukan sumpah palsu. Jadi tiga benda ni yang di-highlightkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-30 ni. Kalau tuan-tuan pernah mengikuti kelas-kelas ataupun kuliah-kuliah sebelum ni, dahulunya pada hadis yang ke-15 kita dah jumpa dah hadis yang maknanya lebih kurang sama dengan hadis ni. Yang Nabi dah kata dah dulu, kan, ada dosa besar, dan di antara dosa besar yang terbesar itu mensyirikkan Allah, derhaka kepada mak ayah, dan juga melakukan penyumpahan ataupun bersumpah dengan sesuatu yang palsu.
Jadi kena hati-hati dengan 3 benda ni. Dalam banyak-banyak dosa besar tu, 3 benda ni adalah perkara yang sangat besar. Yang sangat besar dosa yang akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, dan juga diberinya hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala azab di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok tingkatan itu juga, derhaka kepada orang tua itu berada pada tingkatan yang kedua selepas mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar, begitu ihtiramnya, begitu diutamanya kedudukan mak ayah kita dalam kehidupan kita. Baik. Yang ke hadis yang ke-31, masuk pula dalam bab yang ke-16. Tadi bab 15 tentang hukuman kepada orang yang derhaka kepada mak ayah. Sekarang ni bab yang ke-16, bab bukail walidain, bab pada menyatakan tangisan kedua-dua ibu bapa. Kehidupan kita ni kadang-kadang pernah juga perlakuan kita menyebabkan mak ayah kita menangis. Kalau menangis kegembiraan, alhamdulillah. Tapi yang kita risaunya menyebabkan mak ayah kita ni menangis sebab sakit hati dengan kita, ataupun terasa hati dengan kita. Rupanya tuan-tuan, ada hadis daripada Nabi SAW yang menceritakan tentang menyatakan tangisan kedua-dua ibu bapa ni. Kita masuk yang seterusnya, hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 pada muka surat sebelah tu, muka surat 29, hadis mauquf. Ingat balik hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Maknanya tak ada nama Nabi dalam hadis yang diceritakan ni. Hakikatnya tetap daripada Nabi SAW, tetapi diceritakan oleh para sahabat. Haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Ziyad ibn Mikhraq an Qaisalah annahu sami'a ibn Umar yaqul buka'ul walidain minal 'uquq wal kaba'ir. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, anak pada Sayyidina Umar ni berkata, menangisnya kedua-dua ibu bapa adalah termasuk minal 'uquq wal kaba'ir, termasuk daripada kederhakaan dan juga dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, tuan-tuan. Ni Nabi kata juga ni, bila mana menyebabkan mak ayah kita menangis tu termasuk juga dalam bab hukuk, derhaka kepada mak ayah, wal kabair, termasuk juga dalam bab dosa besar kepada ibu bapa kita. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita, dalam bab perkara-perkara yang lain, dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita. Boleh lagi walaupun benda tu perkara yang harus kita tak buat, tapi dengan mak ayah kita, walaupun perkara itu perkara yang harus dalam bab menggembirakan mak ayah kita, maka kita dituntut untuk berbakti, menggembirakan kedua ibu bapa kita. Walaupun kita rasa susah, kan, walaupun kita rasa payah sedikit, selagi mana taklah sampai memudaratkan, kan, tapi benda tu kita rasa payah sedikit, tapi kita berkorban semata-mata untuk menggembirakan mak ayah kita, kedua ibu bapa kita. Baik. Seterusnya hadis yang ke-32, bab yang ke-17. Bab yang ke-17, da'watil walidain. Yang ke-17 menceritakan pula tentang doa kedua orang tua, doa mak ayah kita. Sebelum ni kita bincang tentang doa anak kepada mak ayah. Sekarang ni bab yang ke-17, doa kedua orang tua, pada menyatakan doa kedua-dua ibu bapa. Hadis yang ke-32 dalam muka surat yang ke-30. Hadis marfu', hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muaz ibn Fadalah قال حدثنا هشام أن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awat mustajabatun lahun la syakka fihin da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih. Ada tiga ni. Doa ni pun, hadis ni pun selalu kita baca, selalu kita dengar tentang doa-doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'az bin Fudalah. Mula-mula tu haddatsana Mu'az bin Fudalah. Ya, Mu'az bin Fudalah ni maknanya Mu'az bin Fudalah inilah guru kepada Imam Bukhari. Mu'az bin Fudalah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Hisham mengkhabarkan kepada kami daripada Yahya, ia adalah Abi Kathir daripada Abu Ja'far, ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ada tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi padanya. Baik. Dalam bab doa ini juga, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ni adalah suatu anugerah yang Allah beri kepada kita. Ya, tak dapat kepada orang-orang yang tidak beriman, walaupun mereka berdoa, mereka tak dapat sebenarnya doa yang sebenar-benarnya dimaksudkan dengan doa itu. Hanya kita sahaja, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam ni, bila mana mereka berdoa, maka doa itu adalah suatu anugerah, tawaran istimewa yang Allah beri kepada kita. Kan? Dalam senjata yang hebat macam mana pun yang ada ke atas dunia ni, doa boleh mengalahkan senjata tersebut. Bawalah senjata hebat macam mana pun, tetapi doa ni adalah senjata yang paling hebat yang boleh mengalahkan kecanggihan, kehebatan senjata-senjata yang ada ke atas dunia ni. Dan doa juga ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, adalah merupakan suatu ibadah yang menunjukkan diri kita ni adalah sangat-sangat lemah, sangat-sangat hina, dan diri kita ni memerlukan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan bersifat sementara ataupun sekejap. Doa ni bukan kata, oh dulu je aku doa, pada umur 20 tahun je dulu aku berdoa, sekarang tak perlu dah berdoa. Tak. Ya? Doa ni adalah kebergantungan kepada Allah pada setiap masa. Dan kadang-kadang jugalah doa ni Allah beri mustajabnya doa tu dalam tiga keadaan. Hadis yang lain pernah dah kita bincang dulu. Adanya Allah Subhanahu wa taala makbulkan terus doa kita, itu satu. Kita berdoa terus kita dapat apa yang kita nak. Allah makbulkan terus doa kita. Yang kedua, kadang-kadang juga Allah akan tahan dulu apa yang kita nak ke atas dunia tu, tetapi Allah kurniakan apa yang kita nak tu di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ke atas dunia kita tak dapat lagi, tapi Allah dah nampak dah, dia ni Allah akan beri apa yang dia nak tu di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nampak lagi atas dunia ni. Sedangkan kalau kita fikir sebetul-betulnya, akhirat yang kekal abadi, lebih baik Allah mustajabkan, Allah berikan apa yang kita nak di hari, di tempat yang kekal abadi itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila mana kita berdoa, Nabi juga beritahu bahawasanya apa yang kita nak tu Allah tak bagi, tetapi Allah tukarkan dengan perkara yang lain yang dinampakkan lebih memberi manfaat di dalam kehidupan kita. Ini yang kita belajar tentang hikmah lah. Kita minta nak ni, tapi Allah tak beri benda ni, Allah beri perkara yang lain. Sebab Allah nampak perkara yang lain itu lebih banyak kehebatan, lebih banyak manfaat di dalam kehidupan kita. Sebab itulah dalam bab doa ni kena sentiasa, kena selalu. Jangan putus asa dalam bab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu analogi, perumpamaan. Pintu yang berkunci. Contohlah ada satu pintu ni tiba-tiba dia berkunci. Kunci pula hilang. Kita nak buka pintu tu macam mana? Pelbagai usaha kita buat.
Kita ambil hammer, kita pukul lah, kita guna kad lah, tolak lah, macam-macam cara kita buat. Cara demi cara demi cara demi kaedah-kaedah, banyak-banyak kita buat tu, insya-Allah akhirnya nanti pintu itu boleh terbuka juga. Usaha ni nak buka ni, banyak-banyak buat, insya-Allah pintu yang tertutup, yang terkunci tadi akan boleh dibuka. Begitu jugalah dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bila mana semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah satu masanya nanti Allah akan makbulkan doa kita. Allah akan beri juga apa yang kita minta itu. Dalam 3 keadaan tadilah yang kita kena faham dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nak ceritakan tentang doa. Macam mana Tuan Haji? Waktu mustajab untuk kita berdoa. Baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji tanya waktu yang mustajab kita berdoa. Banyak sekali lah yang diceritakan tentang waktu-waktu mustajab kita berdoa. Antaranya yang boleh dikongsi, waktu berbuka puasa 1. Waktu 1/3 malam adalah waktu yang mustajab berdoa. Waktu berada di hari Arafah, di padang Arafah. Ya, banyak sekali lah, antaranya juga ada hadis yang menceritakan tentang beradanya di antara 2 khutbah pun juga termasuk dalam waktu yang mustajab. Ya, dalam solat kita pun juga termasuk dalam bab doa yang mustajab. Ya. Jadi banyak waktu-waktu yang dibincangkan tentang waktu yang mustajabnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Cumanya janganlah kita ingat bila dinyatakan tentang waktu yang mustajab tu, kita dok kata aku doa ni semua dah aku pilih waktu-waktu yang mustajab, tetapi Allah tak perkenankan juga doa-doa aku ni. Duk minta pilih betul-betul dah ni waktu yang mustajab, tapi tiba-tiba duk rasa macam Allah tak beri pun apa yang aku nak ni. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, setiap apa yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita itu adanya hikmah-hikmah yang tertentu yang Allah nak beri kepada kita. Boleh Tuan Haji, insya-Allah. Baik. Berbalik kepada hadis yang kita bincangkan tadi. Ni panjang sikit perbahasan dia. Hadis yang ke 32 tadi kan. Yang Nabi kata ada 3 doa, yang hadis tu juga salasa da'awatin mustajabatul lahun. Ada 3 doa yang Allah akan makbulkan doanya, la syakka fihin, dan tidak diragukan padanya. Kalau tengok susunan bahasa ni tuan-tuan ibu ayah sekalian, tengok pada susunan bahasa ni, Nabi kata salasu da'awatin mustajabatul lahun. Sampai kat situ pun kita dah faham dah. Nabi kata ada 3 doa yang akan dimustajabkan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita faham dah. Tetapi Nabi tambah lagi, la syakka fihin. Dan dalam waktu tu, dalam keadaan 3 doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi kata la syakka fihin, tidak ada keraguan padanya. Maknanya tuan-tuan, dalam apa yang Nabi nak sampaikan ini adanya penegasan. Nabi nak kata sungguh-sungguh apa yang aku nak cakap ni adalah keadaan orang yang berdoa dan doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam gitulah kalau kita bercakap biasa je. Semalam makan nasi lauk kambing. Biasa je. Sungguh betul ni semalam aku kalau ada sungguh betul, ada penegasan tu, maknanya sungguh lah tu. Kan? Jadi begitu jugalah dengan kalam Nabi SAW ni. Nabi nak beri penegasan, Nabi nak beri pengukuhan bahawasanya tolong beri perhatian kepada 3 golongan ni yang Nabi kata mereka ini doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertamanya da'watul mazlum, orang-orang yang dizalimi. Allahu akbar. Ini bahaya. Orang-orang yang dizalimi ni,
Kenapa Nabi masukkan orang-orang yang dizalimi ini adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok, kita belajar antara adab-adab berdoa ni, hendaklah kita berdoa dengan bersungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk dan berdoa yang tidak ada perkara-perkara yang leka. Kan? Bila mana orang yang dizalimi ni, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, seseorang yang dizalimi, dia rasa sedih, dia dianiaya, dizalimi, maka dalam doanya dia akan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dia tak ada main-main. Dia rasa dia dizalimi, dianiaya, dia rasa sedih, kan? Orang ni buat jahat dekat dia, maka mustahil dia berdoa dalam keadaan main-main. Dia akan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dia akan berdoa dengan penuh khusyuk. Dia akan berdoa dengan merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi kata, innallaha la yuqbalu ad-du'a ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa yang mana doa itu dibuat dalam keadaan suka-suka, main-main, leka, ataupun perkara yang main-main, lara macam tu. Ya. Dan bila mana doa tu bersungguh-sungguh, ianya insya-Allah ada pada orang yang dizalimi tadi. Sebab itulah juga ada kalam yang lain menyatakan, hati-hati pada anak panah yang berada di tengah malam. Apa maknanya, tuan-tuan? Anak panah di tengah malam ni, ketika mana kita sedang seronok tidur, kita tidur sedap kan? Rupa-rupanya siang tadi kita buat jahat dekat orang, kita duk zalim dekat orang, orang tu duk bangun pada waktu malam, qiyamul lail, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dahlah waktu tu waktu mustajab, dia pula berada pada peringkat tingkatan orang yang dizalimi. Dan bila mana dia berdoa, ingatlah doa orang yang tersebut itu juga adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak panah waktu siang ni kadang-kadang boleh nampak, orang kata apa, anak panah ada cahaya, tapi anak panah waktu malam yang dianalogikan ialah doa orang yang dizalimi, yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ya, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doa orang-orang yang bermusafir. Orang-orang yang berpergian. Kenapa dinyatakan orang-orang yang bermusafir ini doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana orang bermusafir ini juga mereka berada dalam keadaan meninggalkan segala harta bendanya. Kita bermusafir, kita akan bawa harta benda yang cukup-cukup je untuk kita, perbelanjaan kita. Kita tinggalkan ahli keluarga kita dekat rumah. Kita tinggalkan harta benda kita dekat rumah. Kan? Duit-duit kita tinggalkan dekat rumah. Kita pergi dengan apa yang ada, dan pada waktu itu jugalah kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada doa dalam musafir. Bila mana kita berdoa kepada Allah, kita minta Allah Subhanahu wa taala tolong jaga, tolong beri peliharaan kepada ahli keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Jadi orang yang bermusafir ni juga, bila mana mereka berdoa, insya-Allah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pun dalam keadaan sedang bermusafir, ataupun kita dengar sahabat-sahabat kita sedang bermusafir, mintalah kepadanya untuk berdoa. Ya, minta untuk kita, mudah-mudahan doa mereka itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa da'watul walid ala waladih. Faham sikit ayat ni? Wa da'watul walid, dan doa orang tua ala waladih, ke atas anaknya. Baik, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bila mana al-walid ala waladih digunakan perkataan ala, maksudnya di sini adalah doa keburukan daripada mak ayah kepada anaknya. Ya, maknanya mak ayah berdoa keburukan ke atas anaknya. Ni mak ayah
rasa sakit hati sangat dah ni. Kan? Tak reda sangat dengan mak ayah dia ni, dengan anak dia ni. Maka mak ayah tu mendoakan keburukan untuk anaknya. Dan doa yang macam ni tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan perkataan li. Kalaulah ayat tu al-walid li waladih, itu bermakna doa untuk kebaikan anaknya. Sedangkan di sini digunakan perkataan kalimah ala ke atas anaknya, seolah-olah yang kita boleh faham juga yang dimintakan di sini ialah doa mak ayahnya kepada Allah supaya Allah kenakan tindakan yang buruk kepada anak dia. Ni keadaan orang-orang mak ayah yang mungkin tak reda ataupun dosa yang besar dilakukan oleh anak-anak mereka. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dulu setakat tu. Antara kesimpulan yang Ustaz nak bawa di sini, yang pertamanya berdasarkan beberapa hadis, 4 hadis yang kita baca pada malam ni. Yang pertamanya tentang derhaka kepada mak ayah. Ya, dilarang sama sekali untuk derhaka kepada mak ayah, walaupun dalam konteks keadaan macam mana sekalipun. Taat kepada mak ayah tadi ada 3. Yang pertamanya taat pada perkara yang tak melanggar arahan Allah dan Rasulullah, itu satu. Yang kedua, pada perkara yang tak memudaratkan kita. Tengok diri kita juga, kalau mudarat sangat pun kena bincang balik, kena tolak balik dengan cara yang terbaik. Dan yang ketiganya, pada perkara-perkara yang beri manfaat sahaja kepada mak ayah kita. Kalau mak ayah kita suruh buat perkara-perkara yang boleh beri mudarat kepada mereka, jangan buat, jangan taat. Taat hanya pada perkara yang boleh beri manfaat sahaja kepada mak ayah kita. Dan ingat juga ancaman daripada Nabi SAW tadi, sesungguhnya mereka-mereka yang derhaka kepada mak ayah itu termasuk dalam kalangan akbaril kabair, dosa-dosa besar daripada kalangan dosa besar, dan hukumannya dikenakan di atas dunia dan di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat pengajaran untuk kita bersama, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah meletakkan diri kita sebagai anak-anak yang saleh, mak ayah yang saleh. Mudah-mudahan dikumpulkan, ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.